Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat ulang kaji bab 6 tingkatan 4 iaitu koordinat geometri ataupun geometri koordinat. Okay, dalam bab ini apa yang kita perlu tahu ada 5 perkara penting iaitu yang pertama jarak antara dua titik, yang kedua jarak membahagi, yang ketiga kita ada persamaan garis lurus, yang keempat kita ada konsep selari dan serenjang, dan yang terakhir adalah tajuk perkemahan iaitu lokus. Okey, jom kita pergi yang pertama. Jarak antara dua titik. Okay. Diberi kita ada dua titik iaitu sini titik A dan koordinatnya katakanlah kita namakan X1, sini Y1. Manakala titik B kita namakan X2, Y2. Okay. Jadi sekarang macam mana kita nak cari jarak antara titik A dengan titik B? Okay. Caranya mudah sahaja, kita akan terus menggunakan formula. Okay. Formula dalam exam diberi. Okay. So kita akan buat X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dan kita ada punca kuasa. Okay. Untuk dalam ini kita jangan bimbang. Dia tiada masalah kalau kita tertukar sekalipun. Kenapa? Okey. Sebab nilai yang kita akan dapat ni kita akan kuasakan 2. Jadi nilai dia walaupun jarak dia dalam ni akan negatif, apabila kita kuasakan 2 dia akan sentiasa jadi positif. Okey. Tapi yang paling penting dekat sini adalah X mesti dengan X, Y mesti dengan Y. Okey. Itu sahaja. Okey. Sekadar nota tambahan. Macam manakah formula ini terhasil? Okey, kita ada, katakanlah kita ada titik. Ni jarak kita. Okay, kita katakanlah ni B, ni A dan sini B. Okey. Diberi koordinat kat sini. Tadi adalah X2, Y2. Di sini X1, Y1. Okey, ingat lagi teorem Pythagoras. Kita pemudahkan sahaja. TP, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras mengatakan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kat sini kita sebenarnya formula jarak hanya menggunakan konsep teorem Pythagoras, iaitu C sama dengan, dia ada tambah tolak, punca kuasa A kuasa 2. Tapi disebabkan kita melibatkan jarak dan jarak tiada negatif, maka kita akan assume dia positif. Okay. So di sini apa? Sebenarnya nilai A ni merujuk kepada jarak antara, okay, A adalah X iaitu kat sini adalah A, kat sini adalah B. So kat sini adalah C. So daripada formula ni, macam mana kita nak cari jarak dia? Dia akan jadi X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. Maka terhasillah formula jarak yang kita belajar, AB. Okey. So kat sini kita namakan sebagai C besar. Just info tambahan. Tak faham yang ni pun tak apa, tiada masalah. Okey.
Yang kedua adalah yang kita perlu tahu, iaitu titik pembahagi. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan titik pembahagi? Okay. Diberi satu katakanlah garis lurus, kita ada 3 titik A, sini kita namakan titik C, dan sini kita ada titik B. Okay. Titik C berada dipisahkan dengan satu nisbah, iaitu kat sini kita nama M, kat sini kita N. So maksudnya dia membahagi dengan tidak sama. Okay, mungkin M ni lebih besar, mungkin N ni yang lebih besar, kita tak tahu. Jadi kita letak M dengan N, iaitu konsep algebra. Okay. Macam mana kita nak cari koordinat bagi C? Okay. Sebelum tu kita namakan koordinat X1, Y1, sini X2, Y2, dan titik pembahagi akan jadi X3, Y3. Okay. Cara untuk cari koordinat C iaitu X3, Y3 adalah sama dengan M X1 tambah M X2 M tambah N Y1 tambah M Y2 bahagi M tambah N. Okey. Untuk formula ni pun jangan bimbang, diberi. Kita hanya perlu tahu cara guna. Macam mana kita nak guna? Okey. Yang ini kita akan buat dalam bahagian kedua. Menjawab soalan. Okey, seterusnya. Yang ketiga yang kita akan belajar adalah persamaan garis lurus. Konsep yang agak senang iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan Y? Y adalah pintasan Y. Okay. X dan Y adalah koordinat. Okay. Biasanya yang famous kita akan gunakan yang inilah. M adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. Kita ada satu, dan ini adalah garis lurus. Macam mana kita nak cari kecurunan? Senang sahaja, kita hanya perlu ambil mana-mana titik. Yang penting titik tu mestilah berada pada garis yang diberi. Contoh dibagi 2 titik ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah masukkan. Okay. Dekat sini perlu diberi perhatian. Okay. Katakanlah kat sini Y2, X2, sini X1, dan di sini 2, sini X1, Y1. Okey. Jadi perhatikan betul-betul, kalau kita letak Y2 di bawah mesti X2. Kalau kat sini kita letak Y1 tolak Y2, di bawah mestilah X1 tolak X2. Dia mesti sejajar. Okey. Itu cara untuk mencari kecurunan. Okey. Seterusnya kita ada beberapa jenis bentuk. Okey. Bentuk yang pertama kita panggil sebagai bentuk intercept. Erti. Okey. Bentuk intercept X per A tambah Y per B mesti sama dengan 1. Okey. Bentuk kecurunan kita ada
Okey, untuk lebih mudah, formula yang tadi iaitu negatif y intercept, iaitu pintasan y bahagi dengan x intercept. Okey, macam mana kita nak dapat x intercept dengan y intercept? Ini kita boleh dapat melalui graf. Okey, diberi satu garis lurus. Okey, jadi di sini adalah y intercept, pintasan y, dan di sini adalah pintasan x. Jadi kita hanya perlu masukkan dalam formula saja. Dengan syarat mestilah ada negatif dekat sini. Okey, yang seterusnya adalah bentuk A. Iaitu dia akan jadi AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Okey, kenapa kita kena ingat bentuk ni? Sebab biasanya dalam soalan dia akan bagi tahu bagikan jawapan dalam bentuk arm, bagikan jawapan dalam bentuk intercept ataupun persamaan dalam bentuk garis lurus. Okey. Bentuk yang biasa kita jumpa iaitu y sama dengan mx tambah c. Okay. Seterusnya, yang ketiga. Yang tadi yang tiga dah. Okey, maaf. Seterusnya adalah yang keempat. Okey. Yang keempat adalah melibatkan selari dan serenjang. Okey. Apa yang dimasukkan dengan selari dan serenjang? Okey. Yang dimasukkan dengan selari, okey, diberi satu paksi XY. Okey. Yang dimasukkan selari adalah disambung. Ini adalah selari, atau dia tak semestinya bentuk macam ni. Dia juga boleh jadi turun ke bawah. Okey. Ini adalah selari. Jadi apa yang berlaku apabila dia selari? Okey. Keyword dia adalah kecerunan yang sama. Kecerunan sama. Jadi M sama dengan M. Namakan M1, sini M2. Okay. Ini untuk kecerunan yang pertama iaitu Y sama dengan M1X tambah C1. Y sama dengan M2X tambah C2. Okay. Tapi di sini apa yang kita perlu tahu adalah yang paling penting, C1 tak sama dengan C2. Dia hanya M1 sahaja sama dengan M2. Itu adalah selari. Okey, seterusnya kita akan buat serenjang. Apa yang dimasukkan dengan serenjang? Okey, serenjang adalah apabila kita ada satu, okey, katakanlah kita ada satu garis dan tiba-tiba kita ada garis yang kedua. Kita guna warna lain sikit. Kita ada yang kedua. Okey. Tapi kita kena ada syarat. Syarat dia yang ini mestilah 90 darjah. So apabila dia 90 darjah, barulah kita cakap dia bersenjang. Okay. So jadi apa yang berlaku apabila dia senjang? Maaf. Senjang. Apa yang berlaku apabila dia senjang? Kita akan tengok kecerunan dia adalah berbeza. Dan kita ada formula yang khusus iaitu M1 dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey.
Macam mana contoh soalan kita akan buat dalam bahagian kedua, B2. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu locus. Okey. Sebenarnya apa yang dimasukkan dengan locus? Locus ni sebenarnya adalah titik bergerak. So maksudnya kita perlu tahu apa yang kita perlu tahu adalah bentuk dia. Okey. Kebiasaannya kita ada beberapa jenis locus. Okey, locus yang pertama adalah bergerak dengan jarak yang sama. Jarak yang sama. Kebiasaannya dia akan beritahu dari titik A. Okey, titik A yang penting. Okey, diberi katakanlah kita ada satu titik A. Titik A kat sini. So apa yang dimasukkan dengan bergerak dengan jarak yang sama ataupun bergerak dengan jarak 5 unit daripada titik A. Maksud dia adalah locus ini sentiasa bergerak 5. Jarak dia mestilah 5. Jadi apa yang berlaku apabila jarak dia 5? Dia akan jadi dalam bentuk bulatan. So maksudnya locus dia adalah antara titik ni. Kenapa? Okey, kita cuba padam sikit. Okey. Sebab syarat dia mesti bergerak dengan jarak yang sama. So maksudnya daripada sini, okey, katakanlah dibagi kat sini 5 unit. Okey. So maksudnya daripada sini 5. So daripada sini still 5. Dekat sini pun 5. Sini pun 5. Sini 5. Sini 5. So semuanya bergerak, jarak dia adalah 5. Jadi sebenarnya dia adalah bulatan berjejari 5. Okay. Jadi formula mana yang kita patut guna? Formula yang kita akan gunakan adalah menggunakan formula jarak, iaitu X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Sama dengan, okay, ini kita namakan bentuk lain, iaitu katakanlah jarak dia adalah D. Kita guna istilah D. So di sini adalah D. Okay. Jangan bimbang, ini pun kita akan bincang dalam bahagian kedua nanti. Okay, itu adalah yang untuk jenis yang pertama, jenis locus yang pertama. Okey. Yang kedua, kita ada locus yang bergerak sama. Titik bergerak sama. Dia jarak bergerak sama. Dari titik A dan titik B. Okey. Okey, sebelum tu jangan terlalu fix dengan ayat. Yang penting adalah intipati dia. Sebab soalan dia boleh bertukar, akan tanya dalam bentuk yang lain. Cuma kita nak faham konsep sahaja. Okay, bergerak sama dari titik A dan titik B. Katakanlah kita ada sini titik A. Kita letak X1, Y1. Dan sini adalah titik B, iaitu X2, Y2. So maksudnya apa yang dimasukkan dengan jarak dia sama. So sebenarnya locus dia berada di sini. Inilah locus dia.
Kita boleh buat garis terus. Kenapa? Sebab jarak dia daripada sini ke sini adalah sama. Daripada sini ke sini sama. Daripada ke sini adalah sama. Itu yang dimasukkan bergerak dari bergerak sama daripada titik A dan titik B. Mungkin ayat tu salah, tapi konsep dia nak bagi tahu jarak dia adalah sama. Okay. So formula yang kita akan gunakan dekat sini adalah X minus X1 kuasa 2 tambah Y minus Y1 kuasa 2 sama dengan X minus X2. Maaf tak muat. Kita buat kat bawah. Okay, sini X minus X1 kuasa 2 tambah Y minus Y1 kuasa 2 sama dengan X minus X2 kuasa 2 tambah Y minus Y2 kuasa 2. Okey, sini kita ada punca kuasa, tapi disebabkan kedua-dua belah ada punca kuasa, nak letak tak apa, tak nak letak pun tak apa. Tidak ada masalah. Sebab nanti kita akan boleh cancel off sahaja. Okey. Ini adalah locus jenis kedua. Okey. Yang terakhir sekali dalam bab ini adalah yang ketiga, iaitu locus membahagi. Ataupun yang ini kita ada dalam ayat dia. Kebiasaannya membahagi 3 nisbah 2. Kita tak boleh guna nombor. Untuk memudahkan kita nak guna nombor M N dari titik A dan B. Perkara pertama yang perlu kita buat dekat sini adalah kita kena ubah jadi persamaan. Macam mana kita nak ubah daripada nisbah kepada persamaan? Okey, so pertama sekali kita ada M dengan N. Dan sini adalah A, B. So cara dia adalah senang sahaja. Apa yang kita perlu buat adalah A sama dengan B bahagi bawah dia M N. Dia akan jadi NA sama dengan NB. Okey. Kita ulang lagi dengan konsep X1, Y1. Di sini adalah X2, Y2. Okey. Jadi formula apa yang kita perlu gunakan? Okey, formula yang kita perlu gunakan adalah N lepas tu jarak X tolak X1 kuasa 2 tambah Y minus Y1 kuasa 2 punca kuasa sama dengan M X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y tolak Y2 kuasa 2 punca kuasa. Okey. Jadi itu sahaja apa yang kita perlu tahu dalam bab koordinat geometri. Okey, kita sambung dengan bahagian kedua iaitu penyelesaian masalah. Okey.